Okey, soalan ini soalan nombor 3 kita punya homework yang hantar Ulia dengan Akil. Okey, ini Ulia punya kerja, betul. Akil punya pun okey, betul lah tu. Dapat buktikan, very good. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4, ini Ulia punya. Soalan A betul. Soalan B, C dan D di sebelah sini. Okey. Yang belah kiri ni Ulia punya, belah kanan ni Akil punya. Yang saya nak komen sikit tentang Ulia punya ni. Soalan B okey, betul. Tapi di alamak. Sekejap saya kena saya kena ni hilang sekejap bagi hilang ni sekejap. Sekejap saya buat ni lah. Saya zoomkan 200% maybe. Okey, 200%. Okey, saya nak caution sikit pada Ulia bila buat soalan ini. Jawapan dapat betul soalan B, C betul. Tapi ada masalah sikit di jalan dia Di sini dah betul lah. Okey. Sin X kuasa 2, kuasa 2. Okey, 1 tolak cos X tolak 2. Tetapi di sini hati-hati sikit bila buat tanda square root tu Sepatutnya square root ni daripada bawah. Bukan ke atas saja Kena cover 2 tu sekali Risaukan nanti tersilap. Okay, tapi somehow Ulia managed to get the right answer. Tapi itulah dia punya sini notation disilap Dia kena bagi betul-betul sampai bawah. Okay Ulia? Alright. Soalan A, B daripada Akil betul. C pun betul. Akilnya dia buat macam ni. Dia buat rationalize denominator dekat sini. Dia dapat jawapan sama juga. 1/5. Kemudian dia Akil nisbahkan dia punya penyebut dia. Dapatlah square root 5/5. So ni baguslah ni. Alright. Soalan D. Okay. Soalan D. Dia sebenarnya tak sukar sangat. Okay, saya padankan balik ni. Dia sebenarnya ikut saja formula yang dah diberi. So formula dia apa? Formula dia dekat sini untuk ni dia. Ni dia formula. Just guna saja. Formula tu dah ada dah. Guna saja formula ni. Dah should be okay. Kat mana? Sini. Okay. So, kita guna saja formula yang dia bagi ni. Tak susah sangat. So, Akil akan ada masalah sikit soalan D ni. So, hanya guna saja formula yang ada ni. So, apa kita buat? Kita minta sin Y dengan cos Y yang kita memang boleh dapat. Tetapi di sini Ulia ada silap sikit. Dia terlupa untuk bubuh square root kat sini. Semua square root ni dia terlupa. Di atas ni dah ada. Tapi bawah ni dia lupa. Jadi jawapan dia square root 5. Square root 5 jawapan dia. Okey Ulia? Itu careless mistake lah tu. Terlupa tu. Tapi careless mistake ni memang saya pun sendiri pun selalu buat careless mistake. Memang dia akan cost kita markah. Mungkin tak dapat penuh lah. Maka dapat sedikit. Okey Ulia? Ya. Okay. Megat tak ada lagi. Jadi kita start dululah. Cikgu. Ya. Kan yang macam yang untuk yang kalau yang per 2 tu kan. Yang tambah tolak tu dia untuk apa sebenarnya? Macam tambah tolak tu pakai. memang ada, okey. Tapi kalau kita tak bubuh minta apa juga sebenarnya. Sebab apabila kita buat square root saja, memang dah ada dah tambah dan tolak. Contoh saya cakapkan punca kuasa 2 bagi 4. Apa punca kuasa 2 bagi 4? Punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2 atau negatif 2. Sebab apa? Sebab 2 kuasa 2 per 4, negatif 2 kuasa 2 per 4. Okey, jadi dia memang ada dekat situ. Tapi kalau kita tak bubuh pun tak mengapa. Contohnya macam jawapan untuk soalan D ni adalah square root 5. Kita boleh tinggalkan sebegitu saja. It doesn't really matter. Sebab memang dah implied pun.
Memang plus minus. Tetapi sekiranya somehow jawapan dia square root 4 dan kita nak dapatkan jawapan, kita jangan letak 2 saja. Kita kena letak plus minus. Okey, sebab square root 4 ada 2 jawapan ya. Ada 2, ada negatif 2. Sebab itulah kita ada tanda ni. Hanya soalan D ni kita boleh terima square root 5. Sebab memang dah implied dah, memang ada plus minus punya. Boleh faham Akil? Oh, boleh cikgu. Okey, maka tak ada, kita start dulu. Kita tengok dulu macam mana kita nak selesaikan soalan nombor 3 ni. Oh, by the way, Amar dapat buat tak homework Amar? Dapat cikgu, dia tak dapat soalan 4D tadi je. Oh, 4D tu saja. Yang lain dapat lah. Lain dapat cikgu. Okey, alhamdulillah. Jadi saya tunjuk info lah yang 4D tu. Saya tunjuk info. Okey. Ini soalannya. So 4D saja masalahnya. Okeylah. Okey, 4D ni kita gunalah formula dia yang saya copy tadi tu. Mana dia? Ni dia. Kita teruskan saja guna tu. Tak ngapa dah. Letak kat situ. Okey. Alright, kita dah dapat dah sin X ialah 4/5. Jadi cos X adalah 3/5. Okey, dan sin Y bersama dengan 5/13. Tapi dia sudut cakar. Jadi cos Y bersama dengan negatif 12/13 ya. Sebab kita guna segitiga yang famous tu. Okey, untuk soalan D, tangent Y/2. Kita guna saja formula tu balik. Saya tak payah berbual lah plus minus tu. Tak perlu bubuh, tak apa. Tapi sebab dia implied memang ada. Memang ada. Jadi itu berbual lah. Sin Y per 1 tambah cos Y. Jadi bersamaan dengan sin Y berapa? Sin Y adalah 5/13. 1 tambah cos Y. Cos Y adalah tolak 12/13. Jadi bersamaan dengan square root 5/13 per 1/13. Jadi di sini kita boleh potong 13 ni, kita boleh potong dah. Jadi yang tinggal hanya square root 5. Jadi begitulah jawapan dia. Okey Amar? Akil? Okey cikgu. Oh, okey cikgu. Boleh faham Alright, tak susah. Hanya guna saja formula dia. Formula dah diberi. Hopefully formula ni ada sekali lah. Ada sekali dia dalam kertas soalan. Kalau tak ada formula ni, kita tak ada pilihan lain. Kita terpaksa guna satu lagi formula. Iaitu formula ini. Formula ni memang mesti adanya dalam kertas soalan. Formula ni memang sentiasa ada dalam soalan. Sejak dari dulu lagi. Tetapi formula ni formula lama lah. Kita memang biasa guna. Daripada zaman dulu lagi. Zaman saya sekolah lagi, saya dah guna formula ni. Tapi formula yang ini baru dalam KSSM. Kita tak banyak guna pun formula ni. Sikit je. Contohnya macam soalan ini kita guna. Tapi kalau tak ada soalan ini pun, kita boleh saja guna soalan ini. Formula yang ini. Apa kita buat? Kita gantikan saja tan 2A tu jadi tan A. Sama dengan yang tan A tu pula jadi bubuh lah tan per 2. 1 tolak tan kuasa 2 A per 2. Jadi ini jadi masalah, dia jadi complicated lah sikit. Kita kena derive balik formula ni. Jadi pandai-pandai lah. Jadi kita boleh bawa macam mana kita boleh bawa ke kiri. 1 tolak tangent kuasa 2 A per 2. Tangent A sama dengan 2 tangent A per 2. Sekarang kita bawa yang ini pula ke kiri. Dia jadi sekejap boleh ke buat cara macam ni?
Oh, complicated pula complicated. Tapi benda ni saya malah nak tunjuk sekarang ni sebab dia ambil masa, sebab kita nak cuba habis kelaskan. Nak habis kelas ni. Sebenarnya formula ini saya ada pernah buat dah. Saya pernah olah dalam video, dalam kelas-kelas yang lepas. Nanti tengok baliklah video tu. Saya nak buka kat sini, dia akan ambil masa. Jadi saya ingat saya nak teruskan. Okey, Amar, Akil. Okey cikgu. Okey cikgu. Kita teruskan di kita tinggal sikit saja lagi tau. Okey, kalau habis ini kita akan kalau kita habis awal hari ni. Kalau tak habis tu saya bagi homework lah. Rasanya boleh habis kot. Dalam sejam lebih sikit tu habislah kelas kita ni. Yang ini saja sekarang kita nak menyelesaikan persamaan trigonometri. Okey, contohnya katakanlah kita diberi simple je persoalan soalan simple, dia bagi sin theta bersama 0,5. Jadi apakah nilai bagi theta? Itu persoalan dia. Rasanya ramai pun dah tahu dah, kita boleh guna formula, kita boleh guna kalkulator. Okey. Kalaulah sin theta bersama 0,5, kita sebenarnya pun dah juga hafal dah pun kan, sin 30 darjah bersama dengan 0,5 kan. Jadi itu mudahlah. Tetapi kalau kita nak guna kalkulator, kita guna apa? Kita guna inverse sin. Siapa dah tahu pasal inverse sin? Saya tulis sini. Kita tahu. Tak tahu lagi Okey, kalaulah sin theta bersama dengan 0,5, sama ada kita dah hafal ini, jadi kita tahulah theta bersama dengan 30 darjah. Ataupun kita boleh buat theta bersama dengan sin inverse sin 0,5 dalam kalkulator. Ini satu lagi cara nak menulis dia ialah theta bersama dengan arc sin. Ini pun sama juga. 0,5. Arc sin ni bersama dengan inverse theta lah. Inverse sin lah. Kalau yang lain tu ada arc cos. Oh, kalau bersama lagi dia arc cos macam ni lah. Ataupun arc tan. Itu maksudnya inverse kepada sin. Jadi kita guna kalkulator. Theta bersama dengan, tengok apa tu button sign tu, dia ada sign negatif 1 kat atas dia. Cuba tengok kalkulator masing-masing. Nampak tak? Nampak tak cikgu? Jadi tekan shift, tekan button sign tu, kita akan dapat sign negatif 1. Itu maksudnya inverse sign. Jadi kita letakkanlah 0,5. Okey, kalau macam ni sebenarnya tak boleh kurungan, tak apa. 0,5 segitu. Jadi kita akan dapat 30 darjah. Ini sekiranya kita set, kita menyebut sebagai degree. Kalau kita set mode sebagai radian, dia bagi radian lah. Okay, inverse sin 0,5 dia akan bagi, tapi bukan dalam sebutan pi. Dia bagi dalam raw number 0.523598775. Okay. Saya nak tukar balik kepada degree. Okey, 30 darjah. Ataupun kita katakan theta 30 darjah ataupun pi per 6 lah, pi per 6. Okey. Jadi ini jawapan yang kita cari. Tetapi biru sekejap. Itu jawapan yang kita cari. Tetapi sebenarnya jawapan ni tak lengkap. Tak lengkap kenapa? Sebab bukan setakat 30 darjah saja tau. Tetapi juga, okey, saya letak sini, sin 30 darjah kita akan dapat 0,5. Tetapi bukan 30 darjah saja memberikan sin tu jadi 0,5. Sin 150 darjah pun dapat 0,5 juga. Jadi theta bukan setakat 30 darjah, ada jawapan lain lagi. Boleh jadi juga 150 darjah. Sebab kita bercakap tentang apabila sin tu positif. Sebab sekarang ni positif nilainya kan. Jadi positif ni sin dia berada pada kuadran pertama, sukuan pertama dan sukuan yang kedua. Jadi boleh jadi 150 darjah. Mungkin juga 390 darjah. Jadi banyak kemungkinan. Boleh jadi juga negatif 210 darjah.
Pun sama juga. Cuba tengok Sin negatif 210 Sin, saya bubuh kurungan sebab negatif Negatif 210. Jawapan 0.45 juga. So maksudnya sekarang ni, apabila kita dapat soalan ini, soalan sebegini, kita kena tanya apa dia range, apa julat untuk X, untuk theta. Selalunya orang bagi tahu, okey, theta adalah di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, kalau soalan bagi tahu dia punya julat dia, okey, kita boleh set dah. Jawapan dia mesti 30 dan 150 saja. Yang lain ni tak boleh dipakai. Begitulah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Clear macam soalan 27 ni, contoh 27 ni dia dah bagi tahu julat dia. Julat theta adalah 0 hingga 360. Jadi kita akan work out pada julat yang diberi ni saja. Okey, soalan A. Sin theta adalah bersamaan dengan negatif 0.5446. Jadi kita nak tahu theta, bukan theta lah. Saya katakan ini sebagai alpha. Saya bubuh juga sini sebagai alpha. Alpha ni adalah sudut rujukan negatif 0.5446. Jadi alpha ialah, kita guna kalkulator. Untuk soalan segini memang guna kalkulator. Kecuali kalau dia punya nilai 0.5 mudah, ataupun 1 atau 0, jadi kita tahulah jawapan dia apa dia. Tapi untuk negatif 0.546 ni kita tak tahu. Jadi kita kena guna kalkulator. Negatif guna kurungan risau kalau silap nanti 0.5446 tutup kurungan. Okay, negatif 32.99. Saya belum negatif 33 lah. Kalau guna kalkulator dia kata negatif 33 darjah. Tetapi ini tidak dalam julat yang diberi pun Jadi jawapan ni tidak diterima. Jadi kita kena tengok di mana dia berada. Sin negatif bermakna dia punya sudut rujukan adalah 33. Okey. Saya letak jangan bubuh negatif lah. Bubuh negatif, kita letak 33 sebagai sudut rujukan. 33 darjah. Dan kita nakkan dalam julat kosong antara 360. Bermakna theta ialah 180 darjah tambah 33 darjah. Ataupun theta adalah bersama dengan 360 darjah tolak 33 darjah. Iaitu 213 darjah. 213 kan? Betul lah. Ataupun theta bersamaan dengan 327 darjah. Jadi kita tulis dalam bentuk set macam ni. 213 darjah, 327 darjah. Okey. Soalan jawapan macam ni pun diterima. Saya bubuh dalam set lah supaya nampak lebih kemas. Okey, boleh faham tak soalan A? Okey, Akil Amar okey Okey. Okey, soalan B. Cos 2 theta. 0.3420. Jadi saya nak cari nilai sudut rujukan. Kita sebut sudut rujukan di sini Sudut rujukan alfa ialah berapa? Jadi kita guna kalkulator. Negatif ini inverse cosine arc cos. Inverse cosine bersama untuk 0.342. Jawapan ialah 70 darjah. Itu dia punya sudut rujukan 70 darjah. Jadi kita letakkan di sini x y theta 70 darjah. Dan di sini cosine bermakna cosine dia positif, bermakna dia berada pada sukan pertama dan sukan kedua. Sukan keempat, sorry. Okey. So, ini adalah nilai sudut rujukan. Bermakna 2 theta adalah bersama dengan 70 darjah. Atau 2 theta bersama dengan 360 tolak 70 iaitu 290 darjah. Jadi theta apa?
Theta bersamaan bagi 2 lah. 35 darjah. Atau theta bersama dengan bagi 2 tu jadi 145 darjah. Okey, betul tak jawapan tu? Siapa-siapa boleh check? Betul cikgu. Akil, Amar, betul tak jawapan tu? Betul cikgu. Saya Kenapa Bazli? Akil? tak ada yang lain. Tak tahu. Okey. Sila. Saya silap. Tak apa, jawab dengan confident, tak mengapa. Sebenarnya saya sengaja nak kata macam ni. Sebenarnya jawapan ni tidak lengkap. Kalau jawapan macam ni dapat separuh markah saja. Kenapa? Sebab kita kena tahu julat dia dah 360 dan dia bagi sini 2 theta tau. Jadi kita kena expand jawapan dia bukan setakat itu saja. 2 theta adalah 70. Selain daripada 70, dia boleh jadi 290 darjah juga. Dia boleh jadi juga 360 berapa 3600 ni. Dia boleh jadi begini, saya tunjuk ni. Dia boleh jadi sudut ini 2 kali. Bukan 2 kali, 1 round lebih. Iaitu 360 tambah 70. Iaitu berapa tu ya? 360 tambah 70 jadi 430 kan? Tambah 70. Risau congak saya tak kena sat lagi, kerang hilang markah pula. Jadi guna kalkulator kalau tak yakin. 360 tambah 70 430. Okey, saya akan bagi tahu kenapa Kita mungkin rasa ini dah terlebih julat dah ni. Tapi sebenarnya tidak sebab ini adalah 2 theta tau, bukan theta lagi. 2 theta memang terlebih julat tapi theta belum. Dan sudut yang terakhir ialah sudut yang ini. Apa sudut tu? Itu adalah sudut 720 tolak 70. Berapa tu? 720 tolak 70. 650. Okey, ini 2 theta. So theta kita bahagi 2. Jadi 35 darjah satu, 145 darjah satu. Ini pula 215 darjah dan 325 darjah. Cuba tengok ini, masuk tak dalam range yang disebutkan ni? Masuk kan? Jadi kita kena hati-hati. Kalaulah dia bagi bukan theta di sini, kita kena tengok balik. Mungkin kita kena include lebih daripada yang kita sangka. Jadi in this case kita kena dia ada 4 jawapan untuk theta yang menepati persamaan yang diberi tu. Okey, boleh faham tak semua? Macam mana kita boleh dapat jawapan ni? Boleh cikgu. Okey, hati-hati Ada apa persoalan sebelum saya move kepada contoh 28? Sekejap cikgu, saya nak proses sikit. Sekejap. Okey. Silakan. Macam mana Akil? Boleh serat? Boleh cikgu. Okey. Boleh serat, saya nak teruskan. Okey, yang penting dia ni lah alpha tu mesti bersama dengan inverse cosine 0.3420 tu. Buat yang tu untuk dapatkan sudut rujukan dia saja Alright. Soalan contoh 28. Ini dia bagi sedikit beza First range dia antara 0 ke pi saja, iaitu 0 ke 180. Dan dia dalam ini ada A tambah pi per 3. Jadi ini jerat lah. Dia jerat sikit. Tapi tak ada masalah ni insyaAllah. Okay. So 3 sin A tambah pi per 3.
iaitu 0.99. Jadi kita bahagikan dengan 3 kesemuanya. Kita dapat sin A tambah pi per 3 bersama dengan 0.33. Okay, jadi kita cari sudut rujukan. Sudut rujukan alpha iaitu inverse sin 0.33. Kita guna kalkulator. Tu dia. Assalamualaikum Megat. Megat, tak dengar suara. Waalaikumsalam cikgu. Dah setengah jam dah kami jalan kelas. Baik. Okey, dah terlepas sudah juga ni sedikit ni. Okey, cuba ikut dulu Mungkin saya start balik lah. Contoh 28. Sebenarnya kita dah buat contoh 27. Saya ulang balik contoh 28 Okey, contoh 28 ni dia kata 3 sin A plus pi per 3 bersamaan 0.99. Kita nak selesaikan, kita nak cari nilai A. A ni berapa? Itu dia punya objektif dia. Alright, so mula-mula kita bagi dengan 3 dulu. Kedua-dua belah. So dia jadi sin A tambah pi per 3 bersama dengan 0.33. Kemudian kita akan cari sudut rujukan dia. Sudut rujukan alpha lah kita letak iaitu inverse sin. Okey, inverse sin 0.33. Okey, Megat pernah tengok tak inverse sin macam ni? Baik. Jadi nak guna dia, kita guna kalkulator. Cuba tengok kalkulator Megat sendiri. Okey, dalam kalkulator tu dia ada sin. Dalam atas sin tu ada sin negatif 1. Nampak tak situ Megat? Shift sign. Itu inverse sin. Sin kita kena tekan shift dulu. Tekan sin, dia akan dapat sin sin negatif 1. Itu adalah inverse sin. Kita guna inverse sin untuk mencari nilai sudut. Okey, Megat? Oh ya. Contohlah kita kata sin 30 darjah. Sin 30 darjah bersama dengan 0.5 kan. Okay, kalau kita diberi sin theta bersama 0.5, jadi kita gunakanlah arc sin, inverse sin pada 0.5. Dia akan bagi balik sudut tu iaitu 30 darjah. Itu dia punya fungsi dia. Sama macam ni, untuk soalan ni sekarang ni kita nak cari inverse sin untuk 0.33. Jadi kita tekan shift, tekan sin, dapat inverse sin 0.33. Tengok nilai berapa. See. Lama. Ini problemnya sikit Sebab sekarang ni dia expect jawapan dia dalam radian. Jadi kita kena tukar. Kita kena tukar mode kita kepada radian. Ini kalau terlupa ni parah. Parah lah kita. Okay, inverse sin 0.33. So tu dia jawapan dia. 0.3363. Saya bubuh 4 titik perpuluhan lah. 0.3363. 63 radian. Kita lukiskan. Okey, sebabkan nilai sin tu positif, maka sudut rujukan dia berada dekat sini 0.3363 dan boleh jadi pada sukan kedua sebab sin positif 0.3363. Alright. Okey, jadi kita tengok nilai sebenar dia ialah untuk A tambah pi per 3 ialah sebenarnya 0.3363 atau pi tolak 0.3363. Jadi kita tengoklah apa dia pi. Ini sudut ni Sudut ini ialah pi tolak 0.3363.
Guna kalkulator. Saya guna saja tolak pi teruslah, senang cerita. Jadi 2.8053. 2.8053. Betul lah. 2.8053. 2.5083. 2.5083 ya. Saya 2.805. Okay. Saya ni short term memory. Salah 8053 Okay, radian. Okay, ini belum menilai A lagi, tapi ini hanya nilai A campur pi per 3. Jadi kita tengok A pula adalah bersama dengan 0.3363 tolak pi per 3 atau A bersama dengan 2.8053 tolak pi per 3. Alright, jadi bersama dengan berapa? Guna kalkulator. 0.3363 tolak pi bagi 3. Ada silap ni. Silap. Okey. 0.3363. Tadi tak betul-betul tolak. Tekan. Pi boleh buat macam ni tak? Pi per 3 macam ni. Dia jadi negatif 0.7109. Atau yang ni pula A adalah bersama dengan 2.8053 tolak pi mana dia? Per 3. Itu pun 1.7581. 1.7581. 1.581 radian. Okey, kita tengok julat dia balik. Di antara kosong ke pi. Bermakna soalan yang pertama ni tidak boleh diterima sebab dah keluar julat. Dia negatif ya, dia negatif. Jadi A adalah bersamaan dengan 1.7581 radian. Itu satu saja jawapan dia untuk A. Okey, boleh ikut tak semua? Saya boleh ikut juga. Boleh ikut Okey, tak ada soalan kita pergi terus Pastikan faham sebab kita ada latihan. Okey, soalan contoh 29. Cari nilai yang tercangkum antara kosong ke 360 yang memuaskan persamaan yang berikut. Okey, alright. Ini dah jadi masalah sikit dah ni. Kita kena guna a few identities. Sin 2x tambah cos x bersama kosong. Okey. Kita tahu bahawa sin 2x bersama dengan 2 sin x cos x. Okey. Jadi kita kena gantikan dia. Jadi sin 2x jadi 2 sin x cos x tambah cos x bersama kosong. Okey, sekarang kita boleh factorize. Kita faktorkan dia. Letak cos x 2 sin x tambah 1 bersama kosong. Okey, setakat ini semua boleh faham tak? Tak ada jawapan. Kenapa kena faktorkan Syuf? Dia macam persamaan linear atau persamaan kuadratik juga. Kita nak selesaikan nilai x tu kita kena faktorkan. Kita kena cari semua penyelesaian untuk x. Memang kita kena faktorkan. Contoh macam ni lah. X, Y tambah X bersama dengan kosong lah. Kita kena faktorkan X, Y tambah 1 bersama dengan kosong. Jadi penyelesaian dia X bersama dengan kosong atau Y bersama dengan negatif 1. Macam itulah. Faham juga. Jadi kita kena faktorkan dia. Alright. So sekarang kita dah tahu bermakna cos x boleh jadi kosong atau
2 sin X tambah 1 bersama dengan kosong. Okey, kalau 2 sin X tambah 1 bersama kosong, maknanya sin X bersama dengan negatif 1/2. Okey, setakat sini boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh je. Okey, jadi kita kena tengoklah. Cosine X bersama kosong bermaknanya apa? Bersamanya X ialah bersama dengan 90 darjah dan juga 270 ke? Sekejap. Saya tengok balik. Dia kosong kat sini. Jadi 270 lah. 270 darjah. Kalau tak confident, kita guna balik kalkulator. Ini sekarang radian. Hati-hati. Tukar balik pada degree. Okey. Cosine 270. Jawapan dia kosong. Kalau kita guna inverse cosine kepada kosong. Inverse cosine kosong kita dapat apa? Dia akan bagi 90 saja. Sebab 90 itu adalah sudut rujukan. Jadi kena tahu itu cosine tu kosong bermakna dia boleh jadi 270 juga. Ini kena ekstra lah, kena tahu jugalah. Ini 90 darjah, ini 270 darjah, ini 180, ini 360. Kena tahu juga graf dia. Okey, dasarnya dah tahu. Kita tengok sini pula, belah sini pula, belah sin pula. Dia kata negatif 1/2. Kita gunalah kalkulator. Senang tak guna kalkulator pun tak apa dah, sebab 1/2 ni mudah. Tapi tak apalah, kita bubuh negatif 1/2. Dia akan bagi jawapan negatif 30. Negatif 30. Sebab dia berada pada sukuan yang ketiga dan keempat. Okey. Jadi kita kata sudut rujukan sama dengan 30 darjah. Pada sukuan ketiga keempat bermakna X adalah 210 darjah dan juga 330 darjah. Bermakna jawapan akhirnya X bersama dengan, saya bubuh dalam susunan 90. Susunan nombor menaiklah 210 darjah, 270 darjah, 330 darjah. Jadi ada 4 penyelesaian untuk X. Okey, semua boleh faham tak penyelesaian soalan A? Cikgu, saya nak memahamkan sekejap cikgu. Okey, silakan. Yang lain okey tak? Akil, Amar, Ulia. Saya pun macam pening sikit. Kejap. Pergi tengok betul-betul. Factorization yang penting. Kalau kita tak factorize, kita tak boleh dapat nanti. Sebenarnya kita boleh test juga nilai-nilai ni. Kita masukkan balik nilai X tu. Mesti dapat kosongnya. Okay lah, kalau dah habis apa tu, selesai memikir, bagi tahu saya. Amar okey, Amar? Macam okey cikgu. Macam okey. Okey. Oops, sorry. Cikgu, yang 210 tu kita dapat kat mana? Jadi saya sebab agak lost sikit kat situ. dia punya sudut rujukan 30. Bermakna sudut dia ialah ini dia. Iaitu adalah 180 tambah 30. Dapatlah 210. Dan yang keduanya, sudut yang ini. 360 tolak 30. Dapatlah 330. Okey? Oh, okey. Saya okey. Okey dah Alright. Saya sekejap. Sekejap. Okey, saya nak duplicate sekejap slide ni. Sebab ruang dah tak cukup.
Alright. B. 2 cosine 2x tolak 13 sin x tambah 10. Ini jadi complicated sikit dah ni. Okey, dia ada 2x ada x sini. Jadi kita kena guna rumus dia. Saya fikir sebab rumus untuk 2x, cos 2x ni ada 3 kan. Cos 2x ni bersama dengan cosine cos 2x tolak sin cos 2x. Kemudian boleh jadi juga 2 cosine cos 2x tolak 1 ataupun 1 tolak 2 sin cos 2x. Yang mana satu kita nak guna? Saya akan guna yang ketiga. Kenapa? Sebab saya ada sin kat x sini. Jadi saya nak maintain kesemuanya sin x. Saya tak mau ada cosine. Saya tak mau ada cosine. Jadi saya nak maintain semua ada sin x sahaja. So dia jadi, kita gantikan cos 2x ni dengan yang ini. Iaitu jadi 2. 1 tolak 2 sin cos 2x. Tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Okey, kita bukakan kurungan. Jadi 2 tolak 4 sin cos 2x. Okey, kita campurkan 10 dengan 2 tu. Dia jadi tambah 12. Okey, setakat ni boleh faham? Faham you? For you. Alright. Okey, ada satu yang kita nak ubah sikit sebab saya tak suka ada negatif sini. Jadi apa kita buat? Kita inverse dia punya sign lah, ataupun kita kata macam ni lah senang. Kita darab kedua-dua belah dengan negatif 1. Kita darab dua-dua belah dengan negatif 1, dia akan jadi semua nilai dia jadi inverse. Semua dia punya tanda inverse. Jadi sin 4 sin cos 2x tambah 13 sin x tolak 12 bersama 0. Okey. Jadi di sini ada kemungkinan dia dah jadi satu complicated sikit. Kita kena faktorkan. Dia dah jadi satu persamaan kuadratik. Cuba tengok betul-betul. Ini boleh kita katakan soalan macam kita gantikan saja kan. Kita gantikan sin x ni dengan kata m lah. Kata m sama dengan sin x. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 4 m cos 2 tambah 13m tolak 12 sama 0. Baru kita nampak jelas. Baru kita boleh faktorkan dia. Jadi product of root dia 12. Jadi kemungkinan 4 darab 3. Saya nak try 4 darab 3. Di sini saya nak try 4m dengan m dulu ya. 4 darab 3. 4 darab 3. Dapat tak? 4 jadi 12. Mak Amar dah hantar mesej. Amar ada dalam kelas. Okey, tak apa. 4 darab 12 jadi 4 darab 3 jadi 12. 4 darab 3 12 dengan 4. 12 dengan 4 tak boleh dapat 13. Okey, saya harap semua orang kat sini boleh buat factorization. Penting ni. Saya nak tukar. Kalau tak boleh buat ni, guna calculator pun boleh juga. Tapi calculator tu, kalau boleh cubalah belajar buat faktoran. Ini topik tingkatan 3. 4M. Kalau kita kembangkan, ini jadi 12. Ini jadi 16. 16 tolak 3 menjadi 13. Okey. Jadi ini sudah tentu yang positif. Ini sudah tentu yang negatif. Kalau saya faktorkan, dia akan jadi 4 sin x tolak 3 sin x tambah 4. Okey, kat sini ini ada potensi untuk jadi keliru. Siapa boleh faham sampai sehingga sini? Saya faham tapi nak faktorkan tu masalah. Faktor tu masalah. Kalau tak biasa buat direct sebegini kan, buat direct terus kat sini, macam saya dah boleh dah. Kita gantikan sin x tu dengan m. Mungkin nampak jelas sikit. Tapi pemfaktoran tu pun satu challenge juga sebab ramai orang tak reti buat pemfaktoran tau. Okey, yang lain boleh faham tak? Megat, Akil, Amar.
Saya sama je cikgu bagi apa ada tu. Okey, mas. Bisi-bisi. Masih okey lagi lah. Hanya perfakturan tu tolong polish sikit ya. Kalau tak boleh nanti kita buat satu sesi buat perfakturan saja. Bagi semua orang jadi terror perfakturan tanpa menggunakan kalkulator. Sebenarnya saya jujur ramai student termasuk anak saya terror betul buat perfakturan guna kalkulator. Saya tak pernah belajar menggunakan kalkulator buat perfakturan sebab selama ini daripada sekolah saya buat semuanya dari sini. Tak guna kalkulator langsung. Terus buat saja. Itu pada saya lebih baiklah. Kalkulator ni memudahkan tapi bila dia mudah sangat dia kepala kita kurang berfungsi. Bukan kurang berfungsi tapi dia kurang praktis lah. Kurang praktis. Okey, seterusnya kita selesaikanlah. Bermakna ini boleh jadi kosong ataupun ini boleh jadi kosong. Saya nak buat shortcut sikit. Hopefully semua orang tak ada masalah. Jadi sin X bersama dengan 3/4 atau sin X bersama dengan negatif 4. Okey, sampai sini semua orang boleh faham? Boleh tahu? Ni saya faham je. Saya tahu je. Tahu je. Faham? Alright, good. Okey, sampai sini kita kena tengok. Kita tak ada masalah dengan 3/4. Tetapi yang ini, mana ada nilai sin X bersama dengan negatif 4? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita tengok graf kita, untuk sin, dia bentuk macam ni. Sini 1. Ini negatif 1. Mana ada sampai negatif 4? Tidak ada. Jadi, yang negatif 4 ni kita panggil dia sebagai tidak sah. Kita potong. Ini tak boleh dipakai. Kita guna 3/4 saja. Okey. Jadi saya nak guna ruang kat sini. Situ saja. Jadi X adalah bersamaan dengan, kita gunalah kalkulator buat inverse sin. Inverse sin. Kurungan. Sebab ini nombor pecahan, saya buat kurungan. 3/4. Jangan tak kurungan, nanti dapat jawapan pelik-pelik nanti. Di dalam degree. Jadi 48.6. 48.6. Ini bukan X lagi tetapi yang nanti sudut rujukan saja. 48.6. Alpha lah. Sudut rujukan alpha. Disebabkan sin positif, bermakna dia ada pada sukan kedua, pertama dan kedua. Jadi X adalah 48.6 darjah dan juga 180 tolak 48.6. Itu apa dia? Oh, dah ada kat sini, saya guna saja pinjam 180. 131.4. 131.4 darjah. Jadi ini dia penyelesaian untuk soalan B. Okey, boleh ikut, boleh faham? Ada soalan tak? Faham je. Kita ada latihan lepas ni. Hopefully semua boleh faham. InsyaAllah dapat cikgu. Dengan latihan insyaAllah. Okey, kita ada setengah jam ni masa lagi. Tak boleh buat. Oh, setengah jam. Susah juga nak siapkan ni. Kau ni. Okey, kita buat soalan nombor 1. Okey, try A dulu Kita mungkin tak buat semua kat. Kita buat sebagai homework yang selebihnya. Kita buat A, B, C ke dulu. Kita buat A dulu. X antara 0 dan 360.
Okey, apa jawapan yang Ulia dapat? Yang 2x 205.6 205.6 334.4 334.4. 565.6 Yep. 694.4 Okey, jadi X sama dengan 102.8 167.2 okey, 282.6 point 6. ah Point 8 kot. Point 8. point 8. Hmm. Yang last 347.2. Yep, betul lah jawapan tu. Thank you Ulia. Ulia buat soalan B Ulia. Yang lain macam mana? Sebentar cikgu. Apa Magat? Sebentar. Okey okey okey. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama cikgu. Okey, good. Okey. Teruskan soalan B, okey. Saya pun dapat sama cikgu. Okey, Amal, teruskan soalan B. Saya belum dapat cikgu. Dapat. Okey, good. Teruskan soalan B. Dapat cikgu. Dapat berapa? X? Saya dapat 10. Lagi? 100. Yep. 130. Okey, lagi? 150. Lagi? 310. 310. 310 eh. Okey. Ini dia punya sudut rujukan dia 60 darjah pada sukan pertama dan kedua. $60 darjah, 300 darjah, kemudian 420, kemudian 720 tolak 300, 720 tolak 60, 720 jadi 660. Okey, so 2x sama dengan 20 darjah, 260 darjah, 380 darjah, 620 darjah. Ya, betul lah. Yes, betul. Jadi X adalah 10, 130, 190, 310. Ya, betul. Betul. Okey, yang lain macam mana? Boleh dapat tak? Saya tengah kira cikgu. Saya bagi masih seminit lagi sebab saya nak melompat ke satu lagi ni. Baik. Dapat cikgu.
Amar okey. Akil? Kejap je, saya tengah kira yang bahagian 2x tambah 40. Okey, macam ni. Saya tak dapat nak tunggu. Sambung kemudian lah. Yang lain tu sebagai homework. Termasuk soalan nombor 2 ni sebagai homework. Saya nak cover section yang terakhir. Ada contoh 30, kemudian ada latihan 3 soalan, itu saja. Semua ini sebagai satu, semuanya sebagai homework lah. Bagi siap ni. Sebab saya, ini dah sesi ke-12 dah ni. Saya tak mau masuk sesi 13 dah. Jadi untuk pemahaman selanjutnya buat kat rumah, mungkin saya buat video YouTube jugalah. Sekiranya ada kesempatan. Okay Alright. Sekarang 7.30 ni sebab aplikasi. Aplikasi ni mudah saja. Yang penting ni kita dapat mentafsirkan masalah yang dibagi tu, masalah real world, dan ditukarkan ke dalam bentuk matematik. Itu saja yang diperlukan. Okay, soalan ni kita ambil daripada buku teks. Contoh 30 aplikasi matematik untuk soalan fungsi trigonometri. Sekejap saya nak buat adjustment sedikit. Nak bagi ruang lebih sikit untuk saya kerja di sini. Alright. Dalam rajah di sebelah, AE mewakili tinggi sebuah bangunan. Sudut dongak puncak A dari titik B, C dan D masing-masing ialah theta, 2 theta, 3 theta. Ini puncak A nya. Tinggi sebuah bangunan daripada AE lah. Okay. Titik B, C dan E terletak pada satu garis mengufuk. B, C dan E garis mengufuk. Alright, dan diberi delete sekejap. Diberi BC adalah 11 meter. CD adalah 5 meter dan AE adalah H. DE adalah X meter. Cari tinggi bangunan itu dalam sebutan X. Okey, kita tengok di sini ada 3 segitiga yang kita boleh tengok. Segitiga pertama ialah ABE. Kita boleh buat satu statement ataupun nisbah trigonometri tangent. Tangent theta ialah H per opposite dibahagikan dengan sisi bersebelahan ataupun 11 tambah 5 tambah X, ataupun kita ringkaskan jadi 16 tambah X lah. 11 tambah 5 jadi 6. Jadi 16 tambah X. Saya namakan ini sebagai persamaan 1. Sekarang kita tengok yang kedua pula. Persamaan kedua kita tengok pada segitiga yang ini pula, ACE. Jadi kita boleh datangkan statement untuk tangent juga. Tangent apa? Tangent 2 theta. Tangent 2 theta bersama dengan H per 5 tambah X. Okay, ini saya nyatakan sebagai persamaan kedua. Dan yang terakhirnya ialah segitiga ADE. Sekali lagi statement nisbah trigonometri juga. Tangent 3 theta bersama dengan H per X. Ini persamaan 3. Okey. Cara nak selesainya kemungkinan ada 2 atau mungkin ada lebih cara untuk menyelesaikannya. Saya nak cuba gunakan teknik yang digunakan ataupun dalam skema buku teks. Sehingga skema buku teks akan menggunakan ketiga-tiganya sekali. Ada satu lagi cara, dia akan menggunakan 2 ini saja, tak menggunakan pun persamaan ketiga. Tengok satu persatu. Tetapi masalahnya jawapannya akan menghasilkan jawapan yang berbeza-beza. Okey, kita tengok yang jawapan skema buku teks terlebih dahulu. Okey, kita akan gunakan identity tangent A tambah B, iaitu bersama dengan tangent A tambah tangent B dibagi dengan 1 tolak tangent A tangent B. Okey, kita akan guna kepakai di sini untuk tangent 2 theta. Tangent 2 theta ni bersama dengan tangent bukan 2 theta tapi 3 theta, iaitu tangent 3 theta bersama dengan tangent 2 theta tambah theta. Jadi kita boleh katakan ni sebagai bersamaan dengan tangent 2 theta tambah tangent theta dibagi dengan 1 tolak tangent 2 theta tangent theta. Okey. Jadi saya sambung kat sini. Ini adalah tangent 3 theta. Jadi kita nak replacekan saya nak gantikan
Tangent 3 theta tu dengan persamaan ketiga, tangent 2 theta lah dengan persamaan kedua, dan tangent theta dengan persamaan yang pertama ni. Jadi kita tengok apa yang keputusan yang kita dapat, apa jawapan kita dapat. Okey, tangent 3 theta ialah h per x sama dengan tangent 2 theta, iaitu h per 5 tambah x kena tambah tangent theta, iaitu h per 16 tambah x. Okey, per 1 tolak h per 5 tambah x darab dengan h per 16 tambah x mengikut rumus tangent A tambah B lah. Okey, di sini saya sebenarnya boleh fakturkan di sebelah atas ni sebab saya nak memudahkan kesemuanya. Saya nak faktor keluarkan h. Kalau saya faktor keluarkan h, bermakna apa yang tinggal di dalam ialah 1 dan 1. Ini h. Okey, kalau h saya boleh cancel ke semua h ke sini. Sebab h bagi dengan h dapat 1. Jadi yang tinggal ialah 1 dan 1. Okey, saya permudahkan siap-siap lah. Saya permudahkan siap-siap. 1 per x di sini dah. 1 per x. Okey, ada 1 saus. Maknanya h ni telah pun saya hapuskan. Okey, sekarang saya nak cross multiplication. Nak bagi dia punya denominator dia sama. Jadi di sebelah kiri 1 per x masih kekal. Belah sini dia jadi 16 tambah x tambah 5 tambah x per 5 tambah x didarab dengan 16 tambah x, ya. Okey, itu numerator dia. Denominator dia jadi 5 tambah x 16 tambah x tolak h kuasa 2. H kuasa 2 lah sebab darab darab tu dibahagikan dengan 5 tambah x 16 saya elokkan sekejap. 16 tambah x 16 tambah x. Okey, alright, kita ada denominator untuk belah atas dan belah bawah ni sama, jadi kita boleh cancel off. Jadi yang tinggal ialah 1 per x bersamaan dengan 16x tambah 5 tambah x tu jadi 21 tambah 2x. Dan bawah ni saya nak biarkan dulu 5 tambah x 16 tambah x tolak h kuasa 2. Okey, saya tak mau kembangkan lagi ekspresi tu, kuadratik tu. Saya nak biarkan dulu. Saya nak letak di sini pula. Okey, saya nak bawa x ni ke kanan, ke atas lah, dan yang lain ni ke kiri pula lah. Jadi kita dapat 5 tambah x 16 tambah x tolak h kuasa 2 bersamaan dengan 21 tambah 2x darab dengan x. Okey, sekarang ni baru kita kembangkan. Ataupun saya tak mau kembangkan lagi. Saya nak pindahkan, saya nak kumpulkan h kuasa 2 ni ke satu tempat lain lah. Dan yang ini pula saya bawa ke kiri. Saya nak asingkan h kuasa 2 ni satu sebelah kiri sajalah. Satu side dan yang lain ni side yang lain lah. H kuasa 2 bersamaan dengan 5 tambah x 16 tambah x tolak 21 tambah 2x darab dengan x. Okey, sekarang baru saya nak kembangkan yang sebelah kanan ni. Jadi 5 darab 16 bersamaan dengan 80 kurang 5x tambah 16x. 5 tambah 16 jadi 21x dan tambah x kuasa 2. Di sini tolak 21x, kita darabkan dengan x. Tolak jadi tolak lah. Sebab apa? Sebab
kita ada tolak di sini. Jadi bila kita buka kurungan dia jadi tolak semuanya. Jadi 2x kuasa 2. Jadi kita permudahkan mana yang boleh. Iaitu 21x tolak 21x jadi kosong. Okey, jadi akhirnya h kuasa 2 bersama dengan 80 tolak. Okey, x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 jadi x kuasa 2. Bermakna ini h kuasa 2 ya. Bermakna h adalah bersama dengan punca kuasa 2 bagi 80 tolak x kuasa 2. Ini seperti mana yang ini jawapan akhirnya lah, seperti mana yang ditunjukkan dalam skema buku teks. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara saya. Cara lain cara lain. Okey, jawapan ini nampak cantik lah. Boleh diterima pakai. Jawapan cara yang lain tu jawapan dia lain sedikit lah. Mungkin boleh diterima pakai, tapi saya rasa mungkin jalan ini, jawapan yang ini sekarang ni lebih cantik lah. Okey, kita cuba tengok yang kedua. Okey. Sekarang kita ulang tangent theta bersama dengan h per 16 tambah x. Ini bersama dengan 1. Tangent 2 theta bersama dengan h per 5 tambah x bersama dengan 2. Sekarang persamaan ketiga tu saya tak menggunakan apa. Saya guna kedua ni saja. Dan saya akan gunakan satu rumus iaitu tangent 2a bersama dengan 2 tangent A dibagikan 1 tolak tangent kuasa 2A. Jadi rumus ini yang saya akan gunakan. Jadi 2 theta tangent 2 theta ni bersamaan dengan 2 tangent theta dibagikan dengan 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Saya gantikanlah ekspresi, gantikan tangent theta dengan ini. Dan tangent 2 theta pula digantikan dengan ini. Jadi kita gantikanlah. Jadi tangent 2 theta ialah h per 5 tambah x bersamaan dengan 2 h per 16 tambah x 1 tolak h kuasa 2 16 tambah x kuasa 2. Okey. Alright, saya sambung di sini. Okey, alright. Di sini sekali lagi saya boleh cancel h. H di sini dan h di belah sini saya boleh cancel. Jadi tinggal satu saja ya. Tinggal 1 per 5 tambah x iaitu bersama dengan 2 per 16 tambah x. Okay, per yang bawah ni saya akan cross multiply iaitu jadinya 16 tambah x kuasa 2 tolak h kuasa 2 per 16 tambah x kuasa 2. Okey, di sini saya boleh cancel keseluruhannya yang sebelah atas, tetapi belah bawah ni cancel satu itu saja So, dan ini juga boleh dinaikkan ke atas. Kita akan dapat 1 per 5 tambah x bersama dengan 2 16 tambah x. Okay, kuasa 2 tu sudah hapus. Per 16 tambah x kuasa 2 tolak h kuasa 2. Okay. Okey, sekarang saya nak bawa ini naik ke atas dan ini juga naik ke atas sana. Okey, jadi apa? Jadi 16 tambah x kuasa 2 tolak h kuasa 2 bersamaan dengan 2 16 tambah x didarabkan dengan 5 tambah x. Okey. Dan sekali lagi saya nak kumpulkan h kuasa 2 tu pada satu tempat saja. Jadi h kuasa 2 di sini bersama dengan 16 tambah x kuasa 2 begini. Tolak 2 16 tambah x 5 tambah x. Okey. Disebabkan kita ada common factor, ada faktor sepunya iaitu ini dan ini ya. Jadi saya nak faktorkan dia. Nak memudahkan kerja saya sedikitlah. Tak payah faktor pun boleh ni. Tak payah faktor pun boleh.
Tak payah fakturkan. Jadi kita kembangkan saja. 16 kuasa 2. 16 kuasa 2 jadi apa? 16 kuasa 2 guna kalkulator sekejap. 16 kuasa 2 iaitu 256. 256 tambah 32x tambah x kuasa 2. Tolak. Okey. Okey, 2, 16 dengan 5. Jadi berapa? 160. Okey, semua tolak sebab di sini tolak jadi semua pun jadi tolak. Kembangkan ke semuanya. Tolak. Okey, 16x dengan 5. 16x dengan 5 jadi 21. 16x 25 jadi 21 jadi 42x. Tolak 2x kuasa 2. Ini adalah h kuasa 2 Saya sambungkan sekejap, saya permudahkan dulu. H kuasa 2 bersama dengan apa yang boleh kita permudahkan. 256 tolak 160. Jadi berapa? Saya takut buat silap. Kita guna kalkulator lah. 256 tolak 160. Itu 96. 96. Okey, itu dah dimudahkan. Kemudiannya 32x tolak 42x. Jadi tolak 10x. Okey, dan tinggal dan juga tolak x kuasa 2. Okey, saya teruskan di sini. Saya delete identity ni. Apa lagi yang boleh dipermudahkan? Setakat itu sajalah. Boleh difakturkan tak? Jadi h kuasa 2 bersamaan dengan sekejap, kalau kita punca kuasa 2 kan dia jadi punca kuasa 2 bagi 96 tolak 10x tolak x kuasa 2. Jadi ini boleh jadi salah satu jawapan penyelesaian kepada masalah yang sama. Dan jawapan dia berlainan. Tapi kita masih lagi memenuhi apa saja yang soalan ni nak. Dia nakkan h dalam sebutan x. Jadi ini pun juga adalah satu daripada penyelesaian dia. Mungkinkah ekspresi dalam ni boleh difakturkan? Nanti kita cek. Tengok boleh ke tak. Jadi x ini 96 darab 2, 96 apa dia? Didarabkan jadi 96. Apa dia 96. Sekejap. 96 bagi 2 jadi 48 bagi 2 lagi jadi 24. Oh ni 12. 12 darab 8. 12 darab 8 bila? Ini 8. 12 darab 8 jadi 96. Boleh dapat 10? Tak boleh. 24 dengan 4. 24 dengan 4 pun tak boleh juga kot. dengan 8 tak boleh. 2 jadi 6. 6 dengan 16. 16 dengan 6. Ni nampak macam boleh. Jadi ni negatif, ni tambah positif. Betul tak? 16 tambah 6 jadi negatif. Okey, betul lah. Okey, ini salah satu lagi penyelesaian dia. Okey, setakat itu saja. Jadi untuk contoh 30 ni yang diberi dalam buku teks ni ada dua jalan penyelesaian. Sama ada kita menggunakan dua persamaan ni saja ataupun kita boleh menggunakan 3 persamaan seperti mana yang telah pun saya terangkan sebentar tadi. Okey, setakat itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum ni? Apa-apa sebelum kita surai? Tak ada je. Okey, fungsi trigonometri ni bukanlah topik yang mudah sangat. Tetapi itulah, kalau kita buat latihan mencukupi, saya bagi homework, tolong buat semuanya. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, itu sajalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, bye-bye.